TV yang balik ketuk saya buka. Ni ADK apa ni? Ingin lepak dan menonton televisyen, itu alasan yang diberikan 3 daripada 82 individu yang ditahan sedang leka menagih dadah semasa serbuan operasi bantras aktiviti haram OPSBAH siri ke-38 di projek perumahan rakyat PPR Desa Rejang Taman Setapak Jaya awal pagi 22 September lalu. Tak ada Abang Yurin. Tuan Abang Yurin kan? Buat ambil ujian air kencing tu. Boleh? Ha? Kantoi? Banyak? OPSBAH siri ke-38 anjuran Kementerian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ini turut disertai oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Jabatan Immigration Malaysia serta beberapa pertubuhan bukan kerajaan NGO. Di Desa Rejang ni kita ada 2 orang berumur 13 tahun dan 19 tahun. Aduan daripada keluarga dia dan juga melalui sikan yang kita buat lah. Dia proses dia, bila aduan kita terima daripada keluarga, daripada masyarakat, kita akan follow up dengan disikan lah. Operasi yang bermula seawal jam 12.30 malam ini memfokuskan kawasan yang dikenal pasti berisiko tinggi selepas menerima aduan orang ramai khususnya di flat PPR sekitar Kuala Lumpur. Semasa kita membuat operasi itu, sekiranya kita dapati ada di kalangan mereka yang memiliki dadah, kita akan silakan kepada pihak polis. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Operasi AADK, Datuk Izhar Abu Talib, kesemua bahan yang digunakan untuk melepaskan gian merupakan alat buatan sendiri kesemua penagih. Kesemua penagih yang berusia lingkungan 13 hingga 39 tahun yang ditahan dibawa ke Ibu Pejabat AADK untuk tindakan selanjutnya. OPSBAH akan diteruskan dari semasa ke semasa untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran negara. Syarina Muhammad Azli melaporkan untuk TV PPIM. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua yang hadir pada hari ini. Sekarang saya akan buka soalan dan akan menyerangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan isu penyalahgunaan dadah di kalangan masyarakat semakin meningkat. Dipersilakan. Selamat pagi, Cik. Ya, kami ingin bertanya berkenaan isu sekarang ini. Bagaimanakah ia boleh bangkit dan apakah punca isu ini terjadi? Punca isu ini berbangkit atau terjadi adalah disebabkan kekurangan perhatian daripada ibu bapa dan tekanan. Hal ini memang tidak dapat dinafikan terutamanya dalam era mengejar kesenangan hidup pada hari ini. Para ibu bapa sentiasa sibuk mencari nafkah bagi menambung kehidupan serta menyediakan keperluan asas yang bertaraf tinggi untuk keluarga. Secara tidak langsung, masa yang sepatutnya diruangkan bersama anak-anak menjadi terhad. Hal ini akan mengakibatkan remaja menikmati kebebasan yang keterlaluan kerana kegiatan mereka tidak lagi diambil tahu oleh ibu bapa. Lama-kelamaan kebebasan yang dikecapai akan membawa mereka ke lembah pengagihan najis dadah. Kini remaja bukan hanya berhadapan dengan cabaran untuk belajar di sekolah semata-mata. Harapan yang tinggi oleh ibu bapa agar mereka mencapai prestasi yang cemerlang dalam pelajaran telah menjadi suatu tekanan yang hebat kepada remaja. Selain menghadiri kelas di sekolah, mereka terpaksa menghadiri kelas-kelas yang lain seperti kelas tuition, muzik, tarian, seni pertahanan diri dan sebagainya bagi memenuhi kehendak ibu bapa. Akibatnya, mereka tidak mempunyai masa yang tersendiri untuk melakukan hobi yang digemari oleh mereka. Tekanan ini akan mendorong mereka mengambil dadah kerana
konyolnya ingin mencari ketenangan jiwa. Mereka berpendapat bahawa pengambilan darah dapat mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh mereka dalam sekelip mata sahaja. Terima kasih, Cik. Soalan seterusnya ialah, apakah kaedah yang boleh digunakan oleh pihak berkaitan untuk mengawal isu kes penyalahgunaan data yang semakin meningkat ini? Cara dan kaedah yang digunakan pihak berkenaan adalah pihak ibu bapa kena memain peranan yang cukup penting untuk memastikan anak-anak mereka tidak turut terjebak dalam masalah ini. Mereka perlu meluangkan masa secukupnya untuk bersama-sama anaknya. Sikap ambil berat dan bertanggungjawab serta penyayang ini mampu mengelakkan remaja dari masalah penyalahgunaan data. Ibu bapa perlu menyediakan segala keperluan dan pendidikan baik yang formal maupun yang tidak formal dalam usaha membentuk anak-anak mereka dari terjebak ke perangkap penyalahgunaan data. Anak-anak hendaklah diberikan pendidikan agama secukupnya serta diawasi setiap penggerakan dan penggauran mereka sejak dari kecil lagi. Di samping itu, pihak kerajaan dan kami juga akan memainkan peranan dan usaha mengurangkan penyalahgunaan data. Andalannya ialah melalui program rakan muda, kem motivasi dan lain-lain. Program yang meliputi pelbagai aktiviti. Hal ini demikian kerana melalui kem-kem ini, para remaja dapat memenuhi masa senggang mereka dengan aktiviti lebih berfaedah. Pihak kerajaan juga akan mengadakan kempen anti data dan menyerahkannya melalui media massa. Agensi yang ditumpukan seperti Agensi Anti Data Kebangsaan ADK juga perlu memperkemaskan cendera mereka memandau bekas pagi agar mereka tidak kembali menagih data kembali. Terima kasih, Cik. Soalan terakhir adalah, apakah kesan kepada masyarakat jika isu kes penyalahguna data dalam kalangan remaja ini semakin meningkat? Kebatuan, pembangunan dan kemajuan masyarakat boleh terjejas akibat peningkatan remaja dan belia dengan data. Hal ini demikian kerana negara dan masyarakat terpaksa menanggung kos yang tinggi seperti kehilangan atau kerugian akibat pengurangan daya pengeluaran ekonomi. Kos bagi menyediakan khidmat rawatan dan pemulihan, tagihan dana, kos bagi menjegarang program-program pencegahan. Kos bagi meneruskan kegiatan penguatkuasaan seperti menambah bilangan anggota polis, kaki tangan, jabatan penjara, mahkamah, hospital dan sebagainya. Di samping itu, kes jenayah juga akan semakin meningkat seperti mencuri, merobak dan sebagainya. Hal ini demikian kerana apabila mereka mengalami masalah kewangan untuk bersambung menyalahguna data, mereka akan melakukan pelbagai perkara untuk mendapatkan data tersebut. Oleh itu, kita haruslah memainkan peranan kita bersama-sama untuk
mengulangkan atau menghapuskan isu penyalahgunaan data ini demi keselamatan negara kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih kerana hadir untuk menemu ramah saya hari ini. Sama-sama Cik, dan terima kasih juga kerana sanggup untuk meluangkan masa dengan kami. So, terima kasih banyak-banyak.